Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu di dalam rancangan kuliah Duha interaktif secara online. InsyaAllah yang pada kali ini Masjid Syakirin akan bersama-sama dengan Al-Fadhilah Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Dan sebelum itu, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak tanya jugalah kabar semua. Apa khabar semua, sihat ya? Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun ada persoalan, silalah berikan ruang komen. InsyaAllah yang mana Al-Fadhilah Ustazah Dr. Sakinah Sabtu akan menjawab semua soalan-soalan itu, insyaAllah. Dan untuk makluman sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, pada minggu lepas tajuk kita berkaitan tentang hak batas-batas Allah, yang mana kita, Al-Fadhilah sudah memberikan sedikit pencerahan berkaitan tentang apakah batas-batas Allah SWT di dalam kehidupan kita. Pasti nak ada batasannya. Dan pada kali ini insya-Allah Ustazah akan menyampaikan dengan tajuknya berkaitan tentang keutamaan zuhud. Jadi insya-Allah sedang penonton yang dirahmati Allah SWT, saya akan mengundang Ustazah untuk tampil ke hadapan terlebih dahulu untuk kita sama-sama tanya khabar beliau. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Ustaz? InsyaAllah. Sihat, Alhamdulillah. Tengoklah aku sihat ni. Apa khabar Ustazah? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bolehlah, Alhamdulillah. Tadi sahur apa Ustazah? Tadi saya tak sahur. Tak sahur? Wah. Tak ni, sesedar dah subuh lah. Itu yang... Oh, itu yang nampak macam... itu, yes, tak bertenaga sikit hari ni. Okey. Para jemaah sekalian, jadi kita sudah maklum lah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah SWT berikan tenaga kepada Ustazah untuk pengajian insya-Allah. Itulah baru nak tanya pasal apa, nak kasih teka-teki bila nak sahur tu. Teka-teki apa? Tak, dalam banyak-banyak mi kan. Saya suka makan mi apa? Mi apa? Saya suka makan minat jugalah. Saya suka makan mi kuning. Mi kuning. Tapi soalan saya ni lain sikit. Dalam banyak-banyak mi kan. Mi apa yang paling panjang sekali kat dunia ni? Ustaz ni janganlah ikut perangai Ustaz Hafiz lah PE. Aura je kat sini ni. Oh, aura je kat sini, Masya Allah. Mi yang paling panjang? Mi apa Sian, tak sahur kan? Tidak kena fikir lagi. Ustaz jawab je lah. Okeylah. Meeting. Okey, sekian saja. Geramnya. Okey. Jadi insyaAllah saya... Okeylah, bolehlah. Bolehlah pagi-pagi ni kita buat lame joke sikit. Okey, jadi insyaAllah. Boleh diterima? Boleh. Okey, dengan itu saya mempersilakan Ustazah untuk tampilkan kuliahnya. Kemudian nanti insyaAllah kita berikan ruang sedikit untuk sesi soal jawab seandainya ada soalan-soalan yang dikemukakan oleh sidang penonton. Dipersilakan Ustazah, fatafadhali mashkuri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya hari ini? Sihat? Okay, saya harap semua dalam keadaan yang sihat dan kita dah bersedia untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Tadi Ustaz kata minggu lepas kan kuliah kita, tapi bukan minggu lepas ya, minggu
minggu yang sebelumnya, sebab minggu lepas tak ada kuliah Ustazah, betul tak? So hari ini Alhamdulillah kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang baru. Kalau minggu yang sebelumnya kita dah bincangkan bab yang hadis yang ke-30, jadi hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-31. Dan hadis yang ke-31 ini adalah bertajuk keutamaan zuhud, dan kita berada pada muka surat 285. Okey, 285. Baik, dalam hadis ini ada sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Majah. Disebutkan bahawasanya seorang sahabat bernama Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau berkata, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Jadi dalam hadis ini ya muslimah, ada seorang lelaki, ini diceritakan oleh seorang sahabat bernama Sahal ibn Sa'ad. Dia kata pada masa itu ada seorang lelaki, dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya dengan Nabi dengan satu persoalan, iaitu, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan. Okay, satu amalan yang bila aku buat, idza amiltuhu, yang bila aku buat, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Jadi ada dua. Satu amalan yang menyebabkan ada dua ganjaran yang dia miliki. Satu, Allah cinta kepada dia. Dua, manusia juga cinta kepada dia. Okey, jadi ada dua perkara sebenarnya dalam satu soalan ini. Bila Nabi SAW mendengar pertanyaan daripada lelaki itu, maka Nabi pun menjawab, faqala izhad fid dunya. Okay, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Jadi Nabi kata begini kepada lelaki tersebut. Faqal, Nabi kata, Nabi SAW bersabda, zuhudlah di dunia, izhad fid dunya yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Okey, jadi Nabi kata kepada dia, kalau nak satu amalan yang mana bila dia buat, dia akan dapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pesan kepada dia, zuhudlah di dunia, maka engkau akan mendapat kecintaan Allah. Kemudian Nabi kata juga kepada dia, wazhad fima fi aidin nas, dan hendaklah engkau zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Ada dua. Satu, okay, baik-baik dengan baik-baik sini. Soalannya ialah dalam hadis ini, dia tanya kepada Nabi. Lelaki ini tanya kepada Nabi, tunjukkan kepada saya amalan yang bila saya lakukan amalan tersebut, Allah cinta kepada saya, manusia juga cinta kepada saya. Jadi di sini Nabi SAW tunjukkan kepada beliau dengan satu amalan. Pertama, bila engkau zuhud di dunia, maka Allah akan mencintai engkau. Dan bila engkau zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai engkau. Jadi persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan zuhud terhadap dunia dan juga zuhud di atas apa yang ada pada tangan manusia, yang menyebabkan bila kita zuhud di dunia, Allah akan cinta kepada kita. Okay? Dan yang apabila kita zuhud di atas apa yang ada pada tangan manusia, manusia akan cinta kepada kita. So itu yang akan kita bincangkan. Tapi tak semualah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Kita akan sambung jugalah nanti kan pada perbincangan yang berikutnya. Sebab tak sempat kita nak bincang semuanya untuk masa kita yang terhad. Baik, so ya muslimah, bila kita lihat pada penerangan di bawah, ada di bawah itu perenggannya. Disebutkan bahawasanya hadis ini meliputi dua wasiat yang agung daripada Nabi SAW. Pertama, bersikap zuhud terhadap dunia, dan bahawa sikap seperti ini mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jal bagi hambanya.
Okay, zuhud maknanya satu tadi yang dah saya tekankan juga tadi. Satu, ada dua wasiat agung dalam nasihat ini ataupun dalam hadis ini. Satu ialah bila kita zuhud terhadap keduniaan kita, di sini ia akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua, bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, dan bahawa ini akan mendatangkan kecintaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Okey, baik, kita pergi kepada perbincangan yang pertama dahulu, iaitu zuhud terhadap dunia. Sebab itu bila kita pergi kepada syarah hadis pada muka surat yang berikutnya 286, di situ kita dapati bahawasanya perbincangannya menyentuh terlebih dahulu tentang zuhud terhadap dunia. Baik, jadi kalau kita lihat kepada syarah hadis di situ tentang zuhud terhadap dunia, Al-Quran banyak memberikan isyarat yang memujinya. Maknanya dalam Al-Quranul Karim kan kita baca Al-Quran ini, orang yang zuhud terhadap keduniaan ini dalam Al-Quran banyak sekali memuji perbuatan-perbuatan zuhud tersebut. Dan sebaliknya mencela sikap mencintai dunia. Dan dalam Al-Quran ada celaan-celaan yang menunjukkan bahawasanya sesiapa yang cinta terhadap dunia, ada celaan-celaan tertentu yang diberikan kepada dia. Dan antaranya diberikan contoh kepada kita dalam kitab ini, iaitu disebutkan dengan surah An-Nisa ayat 77. Okey, surah An-Nisa ayat 77. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Maksudnya, katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat yang ke-77, kita dapati bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahawasanya kesenangan di dunia ini hanya sedikit kalau nak dibandingkan dengan kesenangan yang ada di akhirat. Apa yang kita ada di dunia ini, kesenangannya, nikmat itu hanyalah sedikit sahaja. Tak dapat nak dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan yang akan kita nikmati di akhirat kelak. Maka sebab itu di sini, bila surah An-Nisa ayat ke-77 ditampilkan kepada kita, ialah untuk mengingatkan kepada kita, kita senang bagaimanapun di atas muka bumi ini, rasa kesenangan itu takkan pernah sama dengan apa yang akan kita peroleh ataupun kesenangan yang akan kita peroleh di akhirat kelak. Ya, tak akan sama, takkan pernah sama. Kerana apa? Yang kita dapat di dunia ini, dia hanya sementara. Sebab itu Allah kata qalil, sedikit sahaja. Tapi kalau kita senang di akhirat, akhirat itu adalah kesenangan yang abadi. Ya, sebab itu di sini Nabi SAW ada berikan kepada kita dengan hadis yang lain. Yang mana Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya, dia datangkan kepada kita dengan satu contoh untuk membuktikan kepada kita bahawasanya dunia ini adalah sesuatu yang kecil sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ada satu hadis yang sangat banyak, dan di sini hadis ini datangkan ialah daripada Jabir. Jabir radhiyallahu an, dia ceritakan hadis ini. Dia kata begini, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi wan-nasu kanafaihi. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah pasar sementara orang-orang berada di sekitar baginda. Jadi ada satu masa Nabi SAW pernah lalu di sebuah pasar dan bersama Nabi SAW ada orang lain. Okey? Dan pada masa itu famarra bijadyin asakka mayyitin fatanawala fa akhadha bi udhunayhi. Pada masa itu ketika Nabi melewati atau ketika Nabi lalu pada pasar itu kan, beliau melewati seekor bangkai seekor anak kambing yang kedua telinganya kecil
Lalu beliau memegang telinganya tersebut dan bersabda. Jadi ketika Nabi melewati pasar tadi, Nabi nampak ada seekor anak kambing yang mana telinganya kecil. Bila kita kata anak kambing itu telinganya kecil, maknanya ada kecacatan. Dia tak normal. Okey, telinganya tak normal. Jadi sebab tu dia kata telinganya kecil. Dan dia dah matilah kan, bangkai, kambing tu ada bangkai. Lalu Nabi SAW angkat telinga kambing tadi. Okey, tunjukkan kepada sahabat dengan satu persoalan. Apa kata Nabi? Kering tekak. Apa kata Nabi? Faqala ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Nabi tanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin membeli ini dengan harga 1 dirham? Jadi ketika Nabi angkat telinga bangkai anak kambing itu, Nabi tanya kepada mereka, siapa yang nak beli anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Jadi mereka pun menjawab, faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Kemudian para sahabat yang ada di sekitar Nabi SAW, mereka pun menjawab, kami tidak ingin membelinya dengan harga sekecil apapun. Maknanya, kalaulah Nabi offer kurang daripada 1 dirham, kami takkan beli anak kambing itu. Itu maksudnya kan. Kemudian, dan harga apa yang boleh kami lakukan dengan dia. Dan kalau kita beli pun, sama ada dengan harga 1 dirham, ataupun lebih rendah daripada harga 1 dirham itu. Kita nak buat apa dengan seekor kambing yang dah menjadi bangkai? Cubalah Muslimah. Kalau ada orang offer kita, kan? Ada orang offer kita dengan bangkai kambing. Atau saya nak cakap bangkai kambing lah. Kita kata, apa ya kalau kita nak relate dengan kehidupan kita dan kita nak beli? Kucing, boleh tak? Kucing, bolehlah kambing lah sebab kambing tu boleh buat makan kan? Okey. Ada orang offer kita dengan bangkai kambing. Anak kambing lah kan? Anak kambing, kemudian telinga dia kecil. Maknanya ada kecacatan pada kambing itu. Tapi dah mati. Orang offer kita. Nak beli tak? Dengan harga $1. Cakaplah harga $1. Itu kita kata harga yang agak murah tu kan. Kita orang offer kambing yang dah jadi bangkai dengan harga $1. Kalau offer pada saya takkan beli. Jangan kata offer pada saya. Kalau offer pada Ustaz Syahid ke, offer pada semua orang lah, takkan beli pun. Sebab dah jadi bangkai. Betul juga persoalan yang diutarakan oleh para sahabat tadi kan. Kalau kita beli, kita nak buat apa dengan bangkai ini? Walaupun dengan harga $1. Dengan harga lebih kurang daripada $1 tu, kita nak buat apa? Sebab dia tak boleh memberikan manfaat kepada kita. Mendengar apa yang diucapkan oleh para sahabat itu tadi, Nabi SAW pun mengatakan di sini, Nabi kata, qalu wallahi, faqala wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum. Nabi SAW bersabda bila mendengarkan apa yang diucapkan oleh para sahabat itu tadi. Nabi kata begini ya Muslimah, demi Allah, dunia ini benar-benar lebih hina bagi Allah daripada bangkai ini bagi kalian. Kita lihat bangkai anak kambing itu sebagai sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Nampak hina kan? Kita remehkan kerana apa? Telinga dia cacat kan? Dan kalau dia hidup pun, kalau dia hidup, kambing tu dengan keadaan telinga yang cacat, kalau kita beli, dia akan mengurangkan kualitinya. Mengurangkan kualitinya. Sebab tu tadi ada antara sahabat kata, kalau dia hidup pun, kan kita nak buat apa? Kalau kita boleh beli pun, kita nak buat apa dengan dia? Sebab keadaan dia yang sedemikian. Maknanya begini, kita nampak keadaan kambing itu yang sudah menjadi bangkai. Di dalam keadaan yang begitu hina. Tak ada orang yang nak beli, tak ada orang yang nak ambil dia. Tapi di sini Nabi kata, pandangan kita terhadap kambing itu tadi, sehingga kita tak nak beli, kita tak nak walaupun kita ditawarkan dengan harga yang lebih kurang daripada 1 dirham, kita tak akan beli kambing itu. Kerana apa? Kita rasa dia tak akan memberikan manfaat bagi diri kita. Dan Nabi kata apa? Demi Allah.
dunia lebih hina daripada apa yang kita lihat itu tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kambing tadi, maksud saya bangkai kambing tadi kan dia hina, dunia lebih-lebih lagi hina daripada bangkai kambing itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya begini ya muslimah, dunia ini dia kalau kita terlampau kejarkan sangat, dia tak memberikan apa-apa manfaat bagi kehidupan kita. Dunia dan akhirat, walaupun kita di dunia. Bukan kita nak kata dunia ni tak boleh nak kita kejarkan ataupun kita tak boleh hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan yang baik. Bukan begitu. Kita kena jadikan dunia ni tempat yang begitu hina bagi diri kita. Bukan begitu. Sebab bila kita masuk kepada makna zuhud pada muka surat yang berikutnya. Okey, 287. Kita nak masuk kepada makna zuhud. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan zuhud? Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat dunia itu dengan begitu hina sekali. Lebih hina daripada bangkai anak kambing. Okey, lebih hina daripada bangkai anak kambing yang telinganya ada kecacatan itu tadi. Di sini kita masuk ya muslimah kepada definisi zuhud. Apa yang boleh kita faham dengan zuhud itu sehingga kita pada hari ini bila kita nak relate dengan konteks kita pada hari ini kita boleh faham bagaimana kita menjadi muslimah yang zuhud. Okey, bagaimana? So di sini diterangkan kepada kita makna zuhud terhadap dunia dan perkataan-perkataan ulama salaf ketika menafsirkannya. Baik, pertama kita pergi kepada dari sudut bahasa terlebih dahulu. Kalau kita nak lihat makna zuhud ini dari sudut bahasa, diterangkan dalam perbincangan kita, dalam kitab kita, iaitu makna zuhud terhadap dunia dari sudut bahasa ialah berpaling dari sesuatu. Maknanya kita berpaling, kita tinggalkan. Kita tinggalkan sesuatu. Maaf bateri saya dah nak ni. Okey, kita berpaling daripada sesuatu yang remeh. Kita berpaling daripada sesuatu yang remeh. Kerana begitu, sedikit dan remehnya. Jadi, kalau kita bacalah pada perenggan yang ada pada muka surat 287. Makna zuhud terhadap sesuatu adalah berpaling dari sesuatu iaitu kita mengabaikannya kerana begitu sedikit dan remehnya serta tingginya kemahuan untuk meninggalkannya. Jadi, dunia ini kita nampak ia adalah sebagai sesuatu yang remeh dan sedikit dari sudut kualitinya. Maka sebab itu kita tinggalkan, kita berpalinglah untuk kita mengabaikannya kerana tidak ada manfaat yang begitu besar bagi kehidupan kita. Serta kita ada kemahuan yang tinggi untuk meninggalkan apa yang sedikit dari sudut kualitinya, okay? Dan juga apa yang remeh. Remeh ni boleh kita kata tak begitu penting lah, tak begitu penting bagi diri kita. Dan dikatakan juga dalam bahasa Arab dengan perkataan syai'un zahidun, yakni sesuatu yang remeh. Dan ada juga di kalangan para ulama yang tak adalah dalam kitab kita yang saya ingin ambil definisinya, disebutkan bahawasanya zuhud daripada maksud syarak ialah mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang diyakini halal. Okey, ini cantik maknanya. Kita ambil sesuatu yang perlu daripada, kita mengambil sekadar yang perlu. Saya ulang sekali lagi, kita ambil sekadar yang perlu. Okey, mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang kita yakini halal. Maknanya tak salah untuk kita ambil, tetapi bagaimana kadarnya yang kita ambil. Contoh saya berikan, tak salah menjadi orang yang mencari harta, kan? Harta itu halal kalau caranya halal. Bahkan itu juga sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Tetapi kalau kita kata kita nak zuhud tadi, ialah kita ambil sekadarnya. Kita cari harta itu sekadarnya.
apa yang perlu untuk kehidupan kita. Okay, itu contoh yang pertama boleh saya berikan terlebih dahulu. Baik, terus kita masuk kepada perbincangan ulama salaf dan ulama setelah generasi mereka yang membicarakan makna zuhud terhadap dunia. Okey, baik. Di sini kita ada pelbagai macam ungkapan ataupun kita panggil sebagai pelbagai macam pendapat yang diberikan kepada kita tentang makna zuhud terhadap dunia. Pendapat yang pertama didatangkan daripada seorang ulama bernama Yunus bin Maisarah rahimahullah, yang mana beliau berkata, zuhud terhadap dunia bukan dengan mengharamkan yang halal. Okey, faham ya di situ? Kita, kalau kita kata zuhud terhadap dunia, kita tak mengharamkan apa yang halal. Maknanya, cari harta dunia itu adalah sesuatu yang halal. Boleh saja. Sebab itu kita tak haramkan ia. Makan makanan yang sedap, ia adalah perkara yang halal. Jadi, tak perlu untuk kita haramkan. Untuk tunjukkan kita zuhud. Pakai pakaian yang cantik, itu adalah halal. Perlukah kita mengharamkan pakaian-pakaian yang cantik untuk kita kenakan di atas badan kita? Tidak. Kerana itu bukan termasuk maksud zuhud. Okey? Sebab tu dia kata zuhud terhadap dunia bukan dengan mengharamkan apa yang halal. Dan bukan pula dengan menyia-nyiakan harta benda. Kita ada harta, kita tak boleh sia-siakan. Dan sudahlah, tak payahlah orang bagi kita $1,000, tak payahlah, ini semua dunia, tolak tepi. Tak payah kita ambil semua ni, letak tepi, letak je kat tepi road tu. Siapa-siapa nak ambil macam tu. Boleh ke macam tu? Kalau kita banyak duit lain lah. Tapi kalau kita memang tak ada duit lain, tak boleh kita lakukan sedemikian. Sebab agama kita juga mengajarkan kepada kita supaya kita berusaha untuk kehidupan yang baik. Sebab itu Yunus bin Maisarah rahimahullah dia berikan satu pendapat tentang zuhud itu tadi, bukan kita menyia-nyiakan harta dunia. Okay, bukan kita menyia-nyiakan harta dunia. Ataupun dulu kan bila saya belajar dulu, masa-masa saya belajar, orang selalu katalah, alah belajar ni kalau kita dapat straight A's ni semua dunia. Tak payahlah sibuk-sibuk kejar-kejar nak belajar, dapat mumtaz ke, dapat cemerlang ke, dapat straight A's ke apa kan. Ini semua paper je. Orang cakap gitu kan. Semua paper je, kertas je, tak payah. Boleh ke macam tu? Tak juga. Tak juga. Adakah kita nak kata, kalau kita ni belajar, tunjukkan kita ni semua dapat C dekat kita punya cert tu, kita zuhud? Agama kita tidak mengajarkan tentang hal yang sedemikian. Salah. Salah tu. Kalau kita kata, belajarlah sikit-sikit, tak payahlah belajar banyak-banyak. Bukan bawa ke mana kalau dapat A pun, kan? Bukan ke mana kalau dapat ni. Semua orang pun kerjasama, semua orang pun jadi ustazah. Macam itulah. Dulu pernah lah ada orang kata macam tu pada saya. Tak payah sibuk-sibuk nak belajar siang malam ni. Sikit-sikit sudah, kan? Zuhud-zuhudlah dengan apa yang ada dekat dunia ni. Tak kena tu muslimah. Tak kena. Kita pun boleh juga cakap dengan anak kita, sikit-sikitlah belajar nak, tak payahlah nak belajar sampai pandai-pandai sangat. Ni semua dunia. Ni semua dunia. Macam tu kan. Tak payah nak jadi pandai sangat. Dunia ni semua tak bawa ke mana. Yang penting kan jadi orang yang berguna di atas muka bumi ni. Betul, kita kena jadi orang yang berguna di atas muka bumi ini. Tetapi nak jadi orang yang berguna itu dia perlu ada usahanya. Perlu ada usahanya. Sebab tu jangan salah faham terhadap apa yang dimaksudkan dengan zuhud. Kalau kita salah faham, dia akan merosakkan kehidupan kita yang ada di atas muka bumi ini, yang seharusnya kita rebut dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Dunia ataupun tempat kita ada di muka bumi ini, dia adalah sebuah tempat persinggahan untuk kita bawa ke akhirat kelak. Tetapi kalau kita menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia ini, ia juga bererti kita akan menyia-nyiakan kehidupan kita di akhirat. Sebab tu konsep kefahaman kita tentang zuhud itu perlu betul. Sesuai dengan apa yang ingin diterangkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, baik. Sebab itu yang kita lihat di sini. Bila Yunus bin Maisarah rahimahullah, dia kata zuhud terhadap dunia bukan dengan mengharamkan yang halal. Dan juga bukan pula kita menyia-nyiakan harta benda kita. Tetapi dia kata zuhud terhadap dunia adalah bila engkau lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah. Kita lebih yakin terhadap apa yang ada pada takdir Allah, itu maksudnya. Okay, kita yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan kita sendiri. Apa yang kita usahakan itu tadi adalah hanya sekadar usaha, ya muslimah.
Kita usaha untuk jadi orang yang bijak contohnya, kita usaha untuk mendapatkan satu kehidupan yang baik, itu adalah usaha kita. Tetapi apa yang kita peroleh ialah takdir Allah. Apa-apa yang dapat selepas itu, kita serahkan kepada Allah. Ini dipanggil sebagai zuhud menurut kepada pandangan Yunus ibn Maisarah rahimahullah. Okey. Kemudian dia kata begini, dan keadaanmu ketika menghadapi musibah sama dengan keadaanmu saat tidak ditimpa musibah tersebut. Okey. Maknanya dia kata begini, kalau kita kata kita ni betul-betul orang yang zuhud lah kan, kita dalam keadaan yang senang ataupun kita dalam keadaan yang susah, sama sahaja. Cara kita dalam keadaan yang susah itu sama dalam keadaan kita senang. Sebab begini, orang kalau dia susah, di dunia ini dia rasa bahawasanya, kalau mula-mula, kita nak ambil satu senario lah. Kalau mula-mula kita ni adalah orang yang senang, okey, kita adalah orang yang senang, tapi kemudian tiba-tiba satu masa Allah takdirkan kita adalah orang yang susah. Bagaimana keadaan kita? Ada orang dia rasa bahawasanya dunia ni dah kiamat. Dia rasa dah kosong, rasa dah tak ada apa-apa lagi dah untuk dia kejarkan, dah tak ada apa dah, susah dah hidup dia. Zero dah dia rasa, begitu. Tapi kalau betul-betul kita kata orang yang zuhud, kita nak jadi orang yang zuhud, kalaulah kita ni hilang dari sudut nikmat-nikmat keduniaan, Allah berikan kepada kita dengan musibah, kita dah tak rasa kosong dah. Zero tu tak ada. Sebab kita tahu kehidupan kita yang abadi adalah akhirat. Kita masih lagi ada peluangnya untuk berusaha di atas muka bumi ini. Walaupun kita kehilangan pekerjaan, contohnya kita katalah. Saya nak bagi contoh hilang pekerjaan. Ada orang bila dia hilang pekerjaan, dia rasa dah tak ada apa lagi dah. Dah tak boleh usaha lain dah. Dah kematian dah bagi dia. Dah kematian dah bagi dia. Dunia tu dah tak bererti. Dah tak memberikan apa-apa manfaat. Tetapi kena ingat ya muslimah, orang yang benar-benar zuhud di atas muka bumi ini, bila dia hilang pekerjaan dia tahu itu adalah ujian. Hati dia masih lagi tenang. Okey, hati dia masih lagi tenang. Namun dalam masa yang sama, dia berusaha. Dia berusaha untuk sebuah pekerjaan yang baik. Cari pekerjaan yang baik. Kerana apa? Dia tahu kehidupan perlu diteruskan. Kenapa ia tidak memberikan satu perkara yang menggugah jiwa dia? Bukan kita kata tak sedih langsung ya muslimah, sedih tu tetap sedih. Kita kalau hilang pekerjaan mesti sedih, tak ada orang kata tak normal lah kalau kata tak sedih. Tapi dia tidak memberikan satu impak yang begitu besar bagi diri dia. Kerana dia yakin bahawasanya kehidupan di dunia adalah sebagai tempat persinggahan untuk dia di akhirat kelak. Dan selama mana Allah berikan kepada dia ruang dengan kehidupan, dia perlu berusaha dan dia tak perlu untuk terlampau bersedih dengan apa yang dia hilang. Samalah juga kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, kan? Kehilangan apa-apa yang kita sayang contohnya. Dia bukan satu perkara yang mematikan kita di dunia ini. Kerana kita sedar kehidupan kita yang abadi adalah akhirat. Dan kita kena move on dengan kehidupan kita. Orang yang zuhud adalah sedemikian. Sama saja. Dia ditimpa dengan musibah, dia Allah berikan kepada dia dengan kesenangan, dia terus-terusan berusaha untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan musibah, dia juga menjadi orang yang sama tadi, terus-terusan berusaha untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, seterusnya. Dan orang yang memuji dan mencelemu dalam keadaan dalam kebenaran adalah sama bagimu. Ada lagi satu poin yang disebutkan di sini oleh Yunus ibn Maisarah rahimahullah, yang dia kata apa? Orang puji kita ataupun orang cela kita dalam keadaan kita memperjuangkan kebenaran, dia adalah sama sahaja. Sama sahaja. Dia tidak menjejaskan kita. Kita buat satu perkara yang baik contohnya. Okey? Tapi ada satu poin kan, ataupun ada satu keadaan orang akan puji kita melambung-lambung.
Okey, orang akan puji kita melawak, baguslah Ustazah Sakinah ni kan. Dia tu gini, dia gini, dia gini. Tapi jangan lupa, ada satu keadaan orang akan kutuk kita berbakul-bakul. Teruknya Sakinah tu kan, ya Allah, hai. Dia ingatkan dia tu bagus sangat lah, mentang-mentang dia tu doktor, ada PhD. Tapi adakah dia memberikan kita satu keadaan, kita ni terkesan dengan apa yang orang kutuk kita tadi? So inilah diujinya dari sudut kezuhudan kita terhadap dunia tersebut. Kalau kita rasa terkesan dengan apa yang disebutkan tu tadi kan, kita rasa kenapalah, aduhai, aku tak macam gitu pun kan orang cakap aku macam gitu. Kalau kita terkesan, bermakna di sini ada perkara kita tentang dunia tadi perlu diperbaiki lagi lah. Perlu dimuhasabahkan kembali. Sebab orang yang zuhud terhadap dunia, kalau ikut kepada pendapat Ibn Maisarah, okay? Yunus Ibn Maisarah, dia kata sama ada kita dekat dunia ni, orang puji kita ke, orang cela kita ke, dalam keadaan kita buat perkara-perkara yang baik, bagi kita ia adalah sama sahaja. So kita akan terus buat perkara yang baik tanpa mengira sama ada orang puji kita ataupun orang cela kita. So itu adalah maksud zuhud yang pertama. Baru pertama Ustazah. Rasa macam dah panjang dah tu kan penjelasannya. Tapi ini adalah maksud zuhud. Menurut kepada Yunus bin Ibn Maisarah rahimahullah, yang saya ambil ia sebagai pendapat yang pertama dalam kitab kita. Okey. Baik, kalau kita nak lihat kepada pendapat yang kedua daripada Al-Hasan rahimahullah, yang mana beliau berkata, orang yang zuhud itu adalah orang yang apabila melihat orang lain, dia berkata, dia lebih baik daripada saya. Okey, ini pendapat Al-Hasan rahimahullah. Dia kata, kita ni, kalau kita nak tahu kita ni zuhud ke tidak, bila kita nampak ada orang lain yang bagus daripada kita ataupun ada orang lain yang lebih hebat daripada kita akan kata, dia lebih bagus daripada saya. Kita tak, di sini maknanya kita tidak membanggakan diri kita. Kita tidak menyucikan diri kita. Sebab itu ya, bila diberikan penerangan di bawah itu, ini kembali kepada hakikat bahawa orang yang zuhud dengan sebenarnya adalah orang yang zuhud dari memuji dan mengagungkan diri dia. Dia tak puji diri dia tak agungkan diri dia, tetapi dia rasa bahawasanya walaupun dia itu ada kelebihan-kelebihan, tetapi di sana pasti ada orang lain yang lebih baik daripada dia. Okey, itu maksud yang kedua. Kita pergi kepada maksud yang ketiga daripada perkataan Wuhaib ibn al-Ward. Zuhud di dunia adalah bahawa engkau tidak putus asa terhadap apa yang tidak engkau raih dan juga tidak senang dengan apa yang datang kepadamu. Macam mana? Boleh faham tak maksudnya? Siapa yang ada buku tu boleh faham tak apa dia nak cakap ni? Zuhud di dunia adalah bahawa engkau tidak putus asa terhadap apa yang tidak engkau raih dan juga tidak senang dengan apa yang datang kepadamu. Kalau boleh faham, boleh tulis tak kat bawah tu? Saya boleh baca. Cuba tulis apa yang Muslimah faham. Daripada pendapat kita yang ketiga tu. Wuhaib bin Al-Ward dia kata, zuhud di dunia adalah bahawa engkau tidak putus asa terhadap apa yang engkau raih, kan? Dan juga engkau tidak senang dengan apa yang datang kepada engkau. Ada tak Ustaz Syahid orang tulis? Tak adalah Ustazah, leceh lah nak tulis-tulis ni kan. Ke nak tunggu juga saya terangkan kat sini? Kalau dalam kelas ni memang saya suruh muslimah-muslimah terangkan ni. Penat juga cakap seorang-seorang. Ada tak Ustaz Syahid? Orang yang berikan jawapan di situ. Macam klik-klik ke? Mana ni? Macam klik-klik? Alamak. Baru kita nak interaksi dengan orang kat bawah. Itulah. Okey, tak apa. Kita terangkan kat sini. Baik. So kita lihat begini ya. Bila kita kata zuhud di dunia adalah bahawa engkau tidak putus asa terhadap apa yang tidak engkau raih, ialah kita tak sedih dengan apa yang tak kita peroleh. Kan?
kita tak sedih dengan apa yang tak kita miliki. Senang saya guna ayat sedemikian. Kalau kita ada sesuatu, kemudian kita nampak orang lain dapat lebih daripada kita tak sedih dengan apa yang dia peroleh. Sebab kita berpada dengan apa yang kita ada. Alhamdulillah. Allah berikan saya yang ini rezeki saya, inilah milik saya. Selebih-lebihnya, apa yang orang lain miliki tu, kita rasa itu rezeki dia. Sudahlah, rezeki dia. Kita tidak ada perasaan iri hati, dengki, kan? Sakit hati ke apa, kenapa dia dapat lebih, kenapa bukan saya yang dapat, kenapa saya tak dapat gitu, patut saya gini, saya usaha gini. Sudahlah, rezeki kita itu saja. Allah berikan kita itulah. Kan? Tapi betul lah kita kena usaha lagi. Tak apa. Usaha lagi itu perlu. Tak menjadi masalah. Cuma apa yang kita dapat pada masa itu, itulah yang seharusnya kita dapat. Kita tak rasa sedih dengan apa yang kita tak peroleh ataupun apa yang orang lain dapat lebih daripada kita. Dalam masa yang sama, dia kata tadi kan, juga tidak senang dengan apa yang datang kepadamu. Maknanya apa yang kita ada, kita berhati-hati dengan apa yang kita ada. Bukan kata kita tak suka. Alah dapat gini kan, tak sukalah. Kenapa dapat sikit ni? Mengajar-ngajar dapat $100 je, sikit je. Sikit je kan. Buat apa mengajar? Lebih baik saya jadi pencara dekat luar negara lagi dapat banyak kan. Ini sampai sikit je. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam gitulah kan. Janganlah cakap gitu. Maknanya kalau kita dapat sikit tu tadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat sedikit tadi kan. Kita ambil sikap berhati-hati. Berhati-hati tu maksudnya apalah? Yang kita tak senang ialah, maknanya begini, kita jangan sampai apa-apa yang kita ada buat kita jadi orang yang tidak bersyukur. Jangan sampai apa yang kita ada menjadikan kita orang yang lalai. Sama ada sedikit ataupun banyak. Sebab kadang-kadang kita dapat rezeki sedikit pun kita lalai ya muslimah, jangan lupa. Kita lalai. Bagaimana kita lalai? Dengan tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Okey, saya masuk kepada definisi kita yang terakhir daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Di sini dia kata tentang makna zuhud terhadap dunia. Okey, makna zuhud terhadap dunia menurut kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ialah zuhud di dunia adalah pendek angan-angan. Pendek angan-angan kita bukan makna pendek angan-angan ni ya, bukan dengan makan makanan yang keras. Maksudnya bukan kita makan makanan yang tak berkhasiat lah senang kata. Dan bukan dengan mengenakan pakaian yang kasar. Senang macam ini ya muslimah. Bila kita kata zuhud terhadap dunia ini adalah sesuatu yang pendek angan-angannya, kita tak kata kita tolak sesuatu yang memberikan manfaat bagi diri kita. Okey. Tadi kan Sufyan Ats-Tsauri kata bukan dengan kita makan makanan yang keras. Bukan hanya maksudnya kalau kita ada ayam goreng, janganlah ayam goreng yang lembut isinya. Ini dah lah tak sahur lagi cakap pasal makanan pula ya. Kalau kita ni ada makanan yang sedap lah, contohnya kita diletakkan dengan ayam Arnold's, contoh kat depan kita kan. Janganlah kita pilih ayam yang tak berkualiti kerana kita nak zuhud tadi, bukan begitu maksudnya. Kan kalau dah disuguhkan, kalau dah kita boleh beli, kita mampu untuk makan Arnold, makanlah Arnold, tak ada masalah. Kan? Jangan kita dengan keadaan kemampuan kita itu tadi, kita memilih ayam yang tidak berkualiti. Masak tak berapa nak masak sangat, masih liat-liat lagi. Kan sebab ia boleh menjejaskan kesihatan kita. Ayam yang dah busuk ke apa kan. Sebab apa kita rasa, oh tak payahlah, kita kena zuhud, makanlah apa yang ada ni. Tak boleh. Itu tak boleh. Salah. Atau contoh tadi kan, Sufyan Ats-Tsauri dia berikan contoh kita. Ataupun bukan dengan engkau memakai pakaian yang kasar kualitinya. Kita mampu, kita ada kemampuan untuk memilih satu kualiti pakaian yang terbaik untuk kita pakai. Tak salah. Tak salah. Kan untuk kita pakai pakaian yang sedemikian kerana kita ada kemampuan itu tadi. Dalam keadaan kemampuan tadi, janganlah kita sampai pakai pakaian yang compang-camping, koyak-koyak kan. Rasa pakai tudung pun ya Allah sampai dah benang-benang pun dah tersiat-siat, tak pakai lagi apa kan. Janganlah macam gitu. Itu bukan maksud zuhud. Zuhud bukan begitu.
Tapi kalau menurut kepada Sufyan Ats-Tsauri, pendek angan-angannya, maknanya apa yang kita ada itu, itulah yang terbaik untuk kita. Dia ikut kepada kemampuan kita. Dia ikut kepada kemampuan kita. Tak, kita kata kalau kita tak mampu, angan-angan kita panjang. Okay, angan-angan kita panjang. Kalau kita tak mampu nak pakai tudung harga $1,000, jangan berangan. Itu maksudnya. Jangan kita berangan. Kalau tak mampu nak pakai tudung, adakah harga tudung $1,000? Mungkin ada lah ya, mungkin ada. Tapi tudung saya tak sampai begitu, tak sampai begitu harganya. Kalau kita tak mampu untuk pakai tudung harganya $1,000, kita jangan angan-angan nak pakai tudung yang harganya sedemikian. Yang menyebabkan kita 24 hours tak senang tidur, kita 24 hours fikir macam mana nak dapatkan tudung $1,000 itu. Ini maknanya kalau begitu keadaannya, kita ini terlampau-lampau dengan keduniaan kita. Tapi orang yang zuhud, dia tahu saya tak mampu nak pakai tudung yang harganya sedemikian. Saya pakai apa yang terbaik ikut kepada kemampuan saya. Ini betul namanya zuhud terhadap dunia. Okey? So, saya nak terus ya masuk kepada perbincangan yang di bawah. Kita ada satu subtopik macam-macam zuhud terhadap dunia. Saya nak ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada hari ini. Iaitu kategori-kategori zuhud yang boleh kita pelajari ataupun kita fahami. Di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau jelaskan kepada kita bahawasanya ramai di kalangan ulama salaf yang membahagi sikap zuhud menjadi beberapa bahagian. Okey? Di antara mereka ada yang berkata zuhud yang paling utama adalah zuhud terhadap kesyirikan dan terhadap peribadatan kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Itu zuhud yang pertama. Okey, ini pembahagianlah kategori-kategori zuhud. Jadi, ini dia dah rangkumkan semualah daripada pendapat-pendapat para ulama. Maka pertama, disebutkan bahawasanya zuhud yang paling utama ialah bila kita zuhud terhadap kesyirikan dan terhadap peribadatan kepada apa-apa sembahan selain Allah. Senang kata tak buat perkara syirik lah. Tadi kan kalau orang kata kenapa pula zuhud pada perkara syirik Ustazah tak berapa nak faham. Saya ulang balik tentang definisi kita berkaitan dengan maksud zuhud. Pertama tadi kan kita sebut zuhud ialah berpaling daripada sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Okey. So di sini bila kita kata zuhud terhadap perkara-perkara yang syirik, bermakna kita berpaling daripada perbuatan-perbuatan syirik. Okey, pertama, zuhud terhadap kesyirikan. Kedua ialah disebutkan di sini, kemudian diikuti dengan zuhud terhadap yang haram. Semuanya yang merupakan perbuatan-perbuatan maksiat. Okey, itu kedua. Jadi, bila kita kata zuhud terhadap perbuatan yang haram, bermakna kita berpaling daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kita tinggalkanlah, okey? Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Seterusnya ada yang kategori yang ketiga. Okey, kategori yang ketiga. Kemudian disusuli dengan zuhud terhadap yang halal. Dan yang terakhir ini adalah bahagian zuhud yang paling sedikit. Kalau kita kata yang halal ni, bagi saya dia lebih kena ataupun lebih bersesuaian dengan konteks perbincangan kita. Okey, lebih bersesuaian dengan konteks perbincangan kita, yang mana kalau saya nak rujuk kembali kepada antara maksud zuhud tersebut ialah bila kita mengambil sekadar yang perlu terhadap apa-apa yang kita yakini halal. Maka itu kita masukkan pada kategori kita yang ketiga. Okey, kita masuk pada kategori kita yang ketiga, iaitu zuhud terhadap yang halal. Baik, dijelaskan kepada kita di sini dua bahagian yang pertama, bahagian yang pertama dari zuhud ini masing-masing adalah wajib. Okey, masing-masing adalah wajib. Iaitu kita kata zuhud terhadap perkara yang syirik dan zuhud terhadap perkara-perkara yang haram, ia adalah perkara yang wajib.
Kita nak tak nak, kita kena tinggalkan perkara itu. Tak boleh kita lakukan. Sebab tu dia kata wajib. Benda ni kena dilaksanakan. Tetapi kalau kita pergi kepada bahagian kita yang ketiga tadi, zuhud apa? Terhadap dunia kan? Terhadap yang halal tadi. Maka dia kata begini. Mana? Kemudian diikuti dengan zuhud terhadap dia tak sebut pula. Tak apalah. Bahagian yang ketiga, dia tak wajib. Maksudnya bila kita ada sesuatu perkara yang halal, dia bukan menjadi sesuatu perkara yang perlu kita tinggalkan. Tak wajib untuk kita tinggalkan perkara yang halal. Tapi boleh tinggalkan kan? Boleh. Maksudnya kalau saya kata makananlah senang. Makanan yang halal. Banyak makanan yang halal. Tapi kita boleh pilih mana yang kita nak tinggalkan. Okey, kita boleh pilih. Saya harap faham ya dengan contoh tadi. Kita boleh pilih mana yang kita nak tinggalkan. Contoh, mi rebus halal. Hari ni masa makanan. Mi soto halal kan. Kuih tiaw kungfu halal. Kuih tiaw kungfu sedap ya. Okay, kuih tiaw kungfu halal. Tapi kita pilih. Kita nak makan yang mana? Ini kita panggil sebagai zuhud. Dan kita tak wajib untuk tinggalkan ketiga-tiganya. Kita boleh makan ketiga-tiganya dengan kadar yang boleh untuk kita makan. Tapi kalau kita nak tinggalkan boleh juga, tidak menjadi masalah. Saya tak sukalah makan kuih tiaw kungfu, okey tinggalkan saja. Haram ke? Tak haram, boleh saja. Tak ada masalah. So itu boleh kita masukkan pada kategori zuhud yang halal. Yang tak wajib untuk kita tinggalkan, kalau kita nak teruskan boleh saja. Beza dengan zuhud terhadap kesyirikan dan zuhud terhadap perkara yang haram. Itu wajib tinggal. Tak boleh untuk kita fikir-fikir nak buat ke tak, nak pilih ke tak, tak ada pilihan. Okey, tak ada pilihan. Baik, seterusnya ada pendapat daripada Ibrahim ibn Adham rahimahullah yang mana beliau berkata, zuhud itu ada 3 bahagian. Okey, dia masuk kepada perkara yang lain. Kalau tadi zuhud pun 3. So ini 3 lagi dia bagi. Zuhud bagi kepada 3 bahagian. Zuhud yang fardu, zuhud yang merupakan keutamaan, dan zuhud keselamatan. Zuhud yang fardu, iaitu yang wajib, adalah zuhud terhadap yang haram. Zuhud yang merupakan keutamaan adalah zuhud terhadap yang halal. Dan zuhud yang merupakan keselamatan adalah zuhud terhadap yang syubhat. Tapi ini adalah menurut kepada pendapat siapa tadi? Ibrahim ibn Adham rahimahullah. So kita boleh, tak kira bagi saya, dua-dua tadi boleh. Sama ada kita nak ambil pembahagian para ulama yang pertama tadi kan, ataupun pembahagian Ibrahim ibn Adham terhadap zuhud yang beliau telah senaraikan. Yang penting ialah di sini, saya nak kata, zuhud terhadap yang halal, dia adalah pilihan kita. Yang penting ialah kita ambil sekadar yang perlu. Itu cantik. Okay, sekadar yang perlu mengikut kepada kemampuan kita, mengikut kepada apa yang kita boleh kan, yang membuatkan apa yang kita ambil, yang membuatkan kita terkeluar daripada maksud zuhud ialah bila kita ambil sesuatu yang halal, yang dibolehkan lah, senang, yang dibolehkan di dunia ini dengan keadaan yang melampau-lampau. Dari sudut perbuatan-perbuatan kita. Okey, wallahu a'lam bissawab. Itu saja untuk perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan yang berikutnya lah, masih lagi pada perbincangan yang sama. Okey, boleh kita buka kepada sesi soal jawab? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Tak apa Ustazah, rehat sekejap, kasih saya berbual. Ustaz, sila Ustaz, sila berbual. Okay. Alhamdulillah, tadi Ustazah dah terangkan banyak definisi-definisi, bukan banyak lah, definisi itu satu yang berkaitan tentang zuhud, tetapi pandangan-pandangan ulama berkaitan tentang beberapa jenis zuhud yang boleh kita faham. Yang tadi ni ada 2 perkara yang wajib untuk kita laksanakan, dan yang ketiga itu tidak wajib, iaitu perkara-perkara yang halal. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, apabila kita memahami definisi zuhud ni sangat penting, terutamanya konteks Singapura hari ini. Sebab kadang-kadang kita memahami zuhud itu
kita bukan nak salahkan orang-orang lama, tetapi kita mungkin kena selidiki pemahaman kita berkaitan tentang zuhud. Tadi Ustazah dah kasih contoh kan, ada mi kuih tiaw lah, ada mi macam-macam kan. Kita boleh Terasa tak? Terasa dia tekak. Jangan kita ambil yang tawar-tawar yang tak sedap kat tekak kita kan. Kita paksa juga. Kenapa saya zuhud? Saya makan yang perkara yang saya rasa saya korban saya punya selera saya, ya orang lain. Tidak. Zuhud itu bukan bermaksud semikian. Sebab itu kita dah memudaratkan diri kita sendiri. Kan zuhud itu bukan bermaksud kita menusahkan diri kita. Tidak. Zuhud itu dia memberikan kita keseimbangan dalam kehidupan. Kita kena kata orang tu wasatiyah. Tadi kan Ustazah dia sebut satu perkara yang benda yang halal, tetapi kita sekadar apa yang kita perlukan. Kita tak nak jadi macam sekarang Ustazah, kalau due COVID-19 kan, setiap kali dia saja kalau kita punya minister PM Lee kita nak berikan ucapan kan, kadang-kadang kita nak bersiap sedia untuk beli barang-barang yang belah. Kita nak cakap salah ke tak salah ke, itu terpulang pada masyarakat sendirilah untuk memikirkannya. Tetapi jangan sampai kita berlebihan dalam kita berbelanja sehingga kan memudaratkan orang lain yang mana mereka perlukan barang tersebut tetapi akhirnya tidak ada. Yes. So itu sangat-sangat menepati konteks kita pada hari ini. Okey, di sini ada beberapa soalan Ustazah. Okey, saya paparkan. Okey, Diana Yusof. Salam Ustazah. Kawan saya dah salah faham zuhud. Dia tinggal dalam rumah Karangguni walaupun dia boleh membersihkan rumahnya. Bagaimanakah boleh saya menasihatinya? Dia ada jiran. Macam mana tu tak dapat bayangkan. Walaupun dia boleh membersihkan, maknanya dia tak naklah tinggal. Salam ya Diana. Lupa nak jawab salam. Salam Diana. Ya, adakah dia rasa duduk di dalam keadaan yang begitu merupakan sesuatu zuhud? Kalau dia rasa begitu, memang salah lah. Kita, sebab agama kita mengajarkan kepada kita bahawa kita ni kena duduk dalam keadaan yang bersih, kan, dalam keadaan yang selesa. Tak boleh kita duduk dalam keadaan yang karangguni. Karangguni, I think dia macam mana? Dia kumpul barang ya Ustaz? Mungkin macam barang-barang antik ke ataupun barang-barang yang dia tak nak buang barang-barang sayang. Itu lain punya ni sudut Ustazah. Sebab gini, kita orang macam ni memang susah Ustaz nak nasihat. Betul kan? Susah. Saya rasa kadang-kadang dia melibatkan kepada masalah psikologi, masalah nak cakap masalah mental, macam kesian pula nak cakap gitu kan. Ada sudut yang sedemikian juga kerana dia tak boleh nak buang apa-apa yang barang-barang lama. Jadi, cuma masalah di sini kalau dia hidup dalam keadaan sedemikian atas dasar konsep zuhud, itu memang salah. Mungkin boleh terangkan kepada dia, zuhud ini bukan kita hidup dalam keadaan yang susah, bukan itu. Dalam keadaan yang tak makan, tak minum dan sebagainya. Tapi zuhud adalah sesuatu yang kita ambil, kita hidup dalam keadaan yang sekadarnya kemampuan kita, kan, sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Maknanya contoh, kalau kita mampu untuk hidup dalam keadaan yang bersih, keadaan yang tak seharusnya, karangguni tadi kan, bersihkan. Sebab agama kita mengajarkan supaya kita hidup dalam keadaan yang selesa. Tak bolehlah. Kalau tak, mesti rumah Ustaz Syahid pun macam karangguni juga tu kan. Rumah Ustaz Sakinah pun macam karangguni juga. Sebab kita ni belajar agama. So kita pun kan kata, tak yalah Ustaz Syahid kita ni kena zuhud. Tak bolehlah kita ni nak hidup macam orang lain, nanti nampak sangat lahir mewah sangat hidup kita ni. Habis dah rumah kita, kitab-kitab semua timbul dah. Kita biarkan semua kan. So kalau bagi saya, kalau betul-betul lah zuhud pada sentian, para ulama kita akan hidup dalam keadaan yang begitu. Tapi tidak. Para ulama, kita dekat saya lah, kita ambil kehidupan para ulama, orang yang ada ilmu, mereka tak hidup dalam keadaan yang begitu. Walaupun kita kata selalunya para ulama ni Masya Allah Tabarakallah, hidup mereka zuhud, tapi masih lagi dalam keadaan yang selesa, sederhana, kan? Baik kehidupan dia. Tak serabai lah, tak serabai, tak masuk masai, karangguni ke apa kan, tidak. So kena jelaskan kepada kawan tadi bahawasanya zuhud bukan makna kita ni tinggalkan langsung dunia ini, tinggalkan kesenangan-kesenangan yang ada pada dunia kita, bukan begitu.
Tapi zuhud itu ialah kita ambil, sebagaimana dari sudut maksud syarat yang telah saya berikan tadi ya, kita mengambil sekadar yang perlu daripada apa yang dibolehkan dalam kehidupan kita, dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Jadi mungkin saya boleh tambah sedikit. Yang mana tadi silakan. Ustazah ada mention pasal pendek angan-angan. Maknanya kita boleh berangan-angan sebenarnya Ustazah. Ya, Boleh. bukan langsung Nak kita makan kuih dilarang. tiaw. Bukan langsung kita tak boleh berangan-angan. Boleh. Tapi angan-angan kita tu jangan panjang sangat. Jangan terlalu jauh kita punya angan-angan. Tak, Memanglah angan-angan kita jangan sampai di luar kemampuan kita. Yes. Dia akan menyusahkan kita. Contoh, Betul. kalau kita tak mampu nak tinggal rumah kondo, jangan berangan-angan tinggal rumah kondo. Betul tak? Betul. So kalau kita mampu tinggal rumah 3-room flat, Alhamdulillah. Itu sahaja kemampuan kita, tinggal rumah sedemikian dalam keadaan yang baik. Syukur. Tak mampu duduk rumah banglo, kita berangan duduk rumah banglo. Sampaikan kita kerja siang malam 24 hours kan. Sampai kita tinggalkan solat kita. Ini kadang-kadang itu masalahnya bila kita terlampau cinta dengan dunia sampai kita tinggalkan solat, tak ada masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana 24 jam kita fikirkan aim kita tadi. Kita nak dapatkan benda tu, so saya kena berusaha, akaun saya kena banyak supaya saya dapat satu tempat yang saya hendak. Ini yang salah. Itu tak boleh. Kerana kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah. Yang seharusnya seorang Muslim itu, dia mesti, kalau betul-betul kita kata, dia mesti memperuntukkan kehidupannya untuk beribadah. Yang seharusnya sedemikian. Okay, wallahualam. Jadi tu perlu keseimbangan lah Ustazah. Yes, kita betul. boleh, dunia ni kita boleh kita meraihkan, kita boleh berusaha untuk mendapatkan kata orang tu sumber rezeki dan sebagainya. Kita tak boleh katakan kita langsung tak ada angan-angan kat dunia ni. Maknanya kita akan salah faham kalau kita tak ada angan-angan. Maknanya kita punya kehidupan tak ada matlamat. Sedangkan dalam agama mengajar kita untuk ada matlamat kehidupan kita, tujuan kita. Tapi tujuan yang paling important is seperti mana dalam firman Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." So bila kita faham tentang Allah SWT ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk berabdikan diri kepada Allah SWT. Maknanya mengabdikan diri ni bukan kita menjadi hamba macam mana kita faham hamba. Kadang-kadang kita faham hamba tu macam hamba abdi. Macam kita ni tak apalah, kita jadi hamba yang biasa-biasa je lah. Kita jangan nak lebih-lebih. Orang yang dapat kaya tu, tu memang kehidupan dia macam gitu. Aku macam gini. So, kita nak kena faham. Kita boleh mencapai suatu angan-angan dengan kita berusaha sedaya upaya kita, kemampuan kita. Itu yang kita dibolehkan. Tapi jangan sampai kita terus jauh kita berangan-angan. Macam tadi Ustazah kata, kondo. Lepas tu kita kena gaji pula. Sebagai berapa digit kan? Berapa je. Yes. So kita kena fikirkan planning kita nak ambil tapi jangan sampai kita terus langsung tak nak buat sesuatu. Maksudnya kita dah ada gaji, kita ada kemampuan tapi kita cakap tak apa, kita zuhud je, rumah macam gini dah, syukur je. Tak payah nak itu pun tak boleh juga. Itu pun tak boleh juga, betul. So maknanya keseimbangan tu perlulah dalam kehidupan seharian kita. So kita kena faham tentang definisi zuhud ni. Okay. Senang kata macam ini Ustaz. Kita, mungkin saya boleh tambah sikit, kita ni boleh ada angan-angan untuk membina sebuah kehidupan yang lebih baik. Okay, contohlah kita kata, kita duduk rumah 3-room flat. Kita boleh ada angan-angan untuk upgrade rumah kita, mungkin kepada 4 or 5-room flat. Tapi dia mesti ada keseimbangan tadilah. Maknanya usahanya perlu juga lebih, namun tanpa kita mengabaikan tujuan kehidupan kita yang paling utama, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang salah ialah bila kita langsung totally tinggalkan Allah. Kerana apa? Tujuan kita adalah dunia semata-mata. Itu yang salah. Jadi kalau ada orang mungkin dia kata, saya takutlah nak kerja lebih-lebih ni kan, walaupun sebenarnya keadaan keluarga dia memang memerlukan untuk ada sebuah ekonomi yang lebih mantap, perlu dia untuk keluar kerja lebih. Tapi dia kata apa? Saya takut sebab apa nanti saya tinggalkan Allah. Itu pun salah juga. Itu pun salah juga kan? So tak nak bekerja sebab nanti tak boleh nak solat, tak nak bekerja sebab nanti takut nanti susah lah nak itu nak ini untuk kita beribadah kepada Allah. Tak boleh juga sedemikian. Sebab kehidupan ini kena faham, dia ada dua keadaan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada dua tu tadi. Orang yang bijak yang Allah berikan, sebab dunia ni ujian. Sebab tu dia jadi satu bentuk yang
menguji kita lah kan. Dunia ni ujian, bila kita nak membina hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Jangan lupa, Allah berikan kepada kita dengan satu nikmat lain, hablum minan nas. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita ada tanggungjawab terhadapnya. Contoh kalau suami, okey, ini kadang-kadang selalu terjadi pada suami lah. Kalau suami ni, dia tahu pekerjaannya, gajinya kecil, maknanya dia kena usaha lebih. Tak boleh menggunakan satu alasan saya nak hidup zuhud. Jadi awak isteri saya duduk je lah rumah ni, berpada dengan apa yang ada, tak payah nak mewah-mewah sangat. Tak boleh cakap begitu. Sebenarnya kita hendak ialah bagaimana keselesaan. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang meminta-minta. Bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar menghayati din itu, Islam ini sebagai agama yang betul-betul selamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang memudaratkan. So kalau kita jadi orang yang mengabaikan keseluruhannya, dunia kita, akhirat kita, itu yang sudah dia jadi jauh sangat-sangat daripada konsep keislaman yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab kalau kita lihat, Nabi sendiri adalah orang yang bekerja. Kan? Nabi sendiri adalah orang yang bekerja. Nabi sendiri juga adalah orang yang menafkah, yang memberikan kesenangan kepada para isteri baginda. Usaha untuk hal yang sedemikian. Tidaklah Nabi jadi orang yang duduk dan diam je kan. Tak apalah, korang makan je lah apa yang ada. Tak macam itu juga. Maknanya ada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang perlu kita fahami juga. Tak boleh nak faham zuhud tu dari sudut pandangan kita, tak payahlah dunia ni, jalan kaki je lah pergi kerja. Boleh jalan kaki pergi kerja, kalau boleh saya nak tengok. Kalau boleh. Kalau saya mengajar daripada Hougang pergi Jurong, boleh ke jalan kaki tu? Allahu Akbar. Tak sampai-sampai kuliah tu. Pahala lebih tu, Ustazah. Tak, Ana sampai tu Ustaz Syahid, Ustaz ajar lah. Ana penat dah ni. Allahu Akbar. Ustaz lah ajar, Ana penat ni Ustaz. Masya-Allah. So, sidang penonton dan rahmati Allah SWT, sangat jelas apa yang disampaikan pada kita berkaitan tentang zuhud ini. Seperti mana yang tadi Ustazah memulakan hadis daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'ad tadi, berkaitan tentang Rasulullah SAW memberikan satu tips pada seseorang yang bertanya pada Rasulullah SAW berkaitan tentang satu amalan. So inilah yang disebut sebagai zuhud. Yang mana kalau kita lakukan sedemikian, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian zuhud terhadap apa yang ada pada manusia tu, kita akan dapat dicintai oleh manusia. Maknanya kita tidak terlalu rigid dan kita tak terlalu fleksibel dan kita tak terlalu ekstrim dalam kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu Taala. Maknanya kita ada keseimbangan. Betul tak Ustazah? Jadi kita dapat mesti ada keseimbangan. Jadi kita dicintai oleh manusia, kita taklah macam terlalu orang tu agresif kan, sehingga kan manusia pun tak nak dekat dengan kita. Ini kita zuhud sangat ni, nanti jadi bahan cerita pula. Jiran kita dia zuhud lah, tengok tu yang Karangguni. So dia akan menjadi satu bahan yang jadi bahaya pula perkataan Karangguni tu. Yes. So kita tak naklah sedemikian yang berlaku. Okey, sini ada soalan lagi. Jadi kita akan mungkin lagi 2 soalan Ustazah, boleh Kalau ada lah. Ni ada satu. Okey, Rina. Ini panjang sikit ni. Assalamualaikum. Expanding on what Ustazah just said about balancing both in the context of zuhud. Bagaimana kalau suami kita earns enough, Alhamdulillah. Is it okay for a wife to also pursue a career? Pekerjaan not due to financial needs, but more for her own aspiration. Adakah ini bercanggah dengan konsep zuhud, Ustazah? Faham Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya faham. Dia tidak bercanggah dengan konsep zuhud. Sebab semua orang ada cita-cita. Okay, kita termasuk kita wanita kan, kita ada cita-cita kita. Dia adalah sesuatu yang kita tadi aspiration ni apa yang nak cakap sebenarnya? Apa yang saya terjemah? Dia punya inspirasi. Keinginan dia, apa yang dia dah tetapkan matlamat dia. Mungkin daripada dulu kan kita belajar, daripada kita secondary school, mungkin kita nak jadi seseorang lah yang kita hendak kan, pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan. Kemudian setelah kita bernikah, lalu kita ada suami yang memiliki pekerjaan yang mantap dari sudut ekonomi, dia punya earns tadi kan. Dan adakah di situ kalau kita keluar juga bekerja, kalau kita keluar juga bekerja untuk mencapai impian kita, career kita tadi tu kan, adakah ia bercanggah dengan konsep zuhud? Bagi saya tidak. Asalkan
ada keredaan lah daripada suaminya. Okay, asalkan ada keredaan daripada suaminya. Ada saling faham memahami antara satu dan yang lain. Sebab kan takut juga kan jadi pergaduhan pula. Sebab ada kadang suami tak suka isteri bekerja. Itu masalah juga. So di sini kita lihat bila suami kita redha, suami kita okey, kita keluar bekerja untuk mencapai keinginan kita dalam pekerjaan tadi kan dipersilakan. Tak ada masalah. Asalkan juga kita ni tidak menjadi orang yang melampau-lampau dengan apa yang nak kita kejarkan sehingga kita mengabaikan banyak tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Ataupun saya kata begini ya, sehingga kita menjatuhkan credibility seorang suami. Kadang-kadang ada juga berlaku hal yang sedemikian. Bila isteri bekerja, dia ada aspiration dia yang tersendiri, dia ada matlamat dia sendiri, dia pun jadi seorang isteri yang ego, kan? Ada duit sendiri lah senang kata. Isteri ada duit sendiri, selalunya dia ego. Dia suka hati saya lah nak buat apa dengan duit saya, awak sibuk sangat buat apa, faham. Bergaduh kan. Bila suami cakap itu tak boleh terima. So di sini ialah bagaimana, bagi saya dia bukan tentang persoalan bercanggah ataupun tidak dengan zuhud. Tapi bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang isteri yang bekerja tadi menyeimbangkan kehidupan berumah tangga dan juga pekerjaan kita dan juga bagaimana akhlak kita dengan suami dan juga adakah ianya menjadikan kita seorang wanita yang dapat menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz ada apa nak tambah? Mungkin kalau kita fikirkan dari sudut compliment each other tu mungkin satu perkara yang baik juga. Kalau contohnya dia kata abang mungkin saya nak kerja ni, saya nak support jugalah, walaupun abang kata abang dah apa kata orang cukup, tetapi kemungkinan ada bahagian-bahagian yang ada yang saya belum tercapai, tapi saya nak compliment jugalah dengan abang. Mungkin abang boleh berikan that money, kelebihan tu boleh kepada parents dan kepada mungkin adik-beradik yang sedang susah dan sebagainya. So that kind of a compliment each other tu yang sangat penting dalam rumah tangga. Atau mungkin maaf Ustaz saya silap. Atau mungkin kita boleh gunakan kombinasi apa yang kita dapat, maksudnya sedikit daripada wang gaji kita dengan wang gaji suami kita untuk kita sponsor mana-mana orang yang memerlukan. Itu bagus sebenarnya. Itu bagus. Untuk kita sponsor ataupun untuk kita salurkan kepada badan-badan yang memerlukan, kepada masjid dan sebagainya every month. Bagi saya itu adalah satu peluang bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kan? Maknanya kita ada something yang kita nak pursue tadi, yang kita nak kejarkan, namun dalam masa yang sama apa yang kita kejarkan yang membawa keuntungan kita di akhirat kita. Bersama-sama dengan suami tadi. So itu baguslah kalau dapat. Seolah-olah macam apa kata orang tu amalan yang tidak terputus Ustazah Yes, betul. Sedekah jariah alhamdulillah. Tapi mungkin ada yang isi-isi yang ingin bekerja, mungkin mereka dah ada pelajaran, maksudnya diorang dah ada degree, dah ada master, dah ada PhD kan. Jadi asal PhD tu macam pelan. PhD tu macam lambat nak cakap. Jadi mereka mungkin nak kata orang tu merealisasikan sertifikat yang ada. Macam tadi Ustaz kata. Betul Ustaz, kalau ada PhD masa duduk rumah je kan tak buat apa-apa, sayang juga kan. Itu yang seperti mana Ustazah dulu kan pernah katakan buat apa ni nak ada grade A ke C ke sebagainya. C kita zuhud aje lah kan. Alah dulu Ustaz, kalau mungkin boleh anda kongsikan kat sini. Dulu kan masa nak ambil PhD, ambil master, ramai orang tak suka tau. Oh ya? Orang kata, orang perempuan ni tak payahlah belajar tinggi-tinggi. Orang perempuan ni dah ada degree, sudahlah cukup-cukup lah tu kan. At last suri rumah kan? At last masuk dapur juga. At last nanti buat ni. At last dia punya soalan, dia punya last kali, at last jadi ustazah juga. Macam gitu. Oh, okay. At last jadi ustazah juga. Tak jadi apa pun macam tu kan. Orang adalah cakap sedemikian. Tapi mungkinlah bagi dia sikit-sikit lah kan dengan apa yang kita nak. Tapi bagi saya tak apalah, jalan terus. Tapi Ustazah mungkin boleh share apa yang menyebabkan Ustazah nak lanjutkan pelajaran Ustazah sampai ke peringkat PhD. Sebab biasa kan orang wanita ni dia akan fokus dari sudut macam mana saya nak katakan mungkin dari sudut kehidupan mereka tu bukan pada dari sudut education, tetapi dari sudut kehidupan mereka tu nak, kalau saya cakap macam salah pula nak bermewah-mewah macam bermewah-mewah macam tak kena pada teks apa yang nak cakap ni. Itulah macam
macam satu benda yang Suka tak belanja ramai. Something like that lah. Macam ustazah pilih untuk jalan untuk mengupgrade diri dari sudut education. But mungkin tak ramai yang terfikir untuk nak buat sedemikian sampai peringkat PhD. Terutama ni di kalangan asatiza ataupun di kalangan guru-guru kan. Kenapa ustazah boleh sampai ustazah nak terus lanjutkan PhD ustazah. Walaupun ada orang cakap macam gitu, tak perlu dah ada sijen ni semua, sertifikat ni tak perlulah. Jalan terus. Kerja je lah kan, apa yang ada. Dia banyak sebenarnya saya punya, pada masa tu saya lihat begini, saya kalau boleh, saya nak jadi satu contoh lah, inspirasi lah kepada wanita-wanita bahawasanya kita ni boleh pergi jauh walaupun dalam bidang agama. Sebab kalau dalam bidang lain tu ada banyak. Okay, kalau dalam bidang lain ada banyak orang yang ada PhD yang di kalangan wanita. Tapi kalau dalam bidang agama, selalunya tak ramai. Jadi pada masa itu, saya kata kenapa kita tak nak buka minda masyarakat bahawasanya dalam bidang agama ini, kita masih lagi boleh pergi jauh. Kita masih lagi boleh mencapai satu kedudukan yang mana masyarakat lihat bidang agama ni dia bukan bidang yang saja-saja. Bukan bidang yang main-main, orang cakap berbual kosong-kosong gitu kan. Kau berbual pompang, buat kelakar-kelakar, bukan gitu. Saya nak tunjukkan pada masyarakat, nak buktikan jugalah pada masyarakat bahawasanya agama ini dia ada satu forte ataupun satu ruang ataupun bidang yang lebih serius bila kita belajar pada satu peringkat yang tertinggi. Dan kita perlukan ramai asatiza yang sedemikian. Dan masa tu memang tak ramai ya ustazah yang pergi ambil PhD. Dan saya kata kalau saya boleh jadi orang yang pertama untuk tunjukkan kepada anak-anak, kepada remaja-remaja muslimah kan, especially pelajar-pelajar madrasah kita, bahawasanya you boleh pergi kepada tempat yang lebih jauh sebagai seorang ustazah. Bukan hanya setakat pada degree, you kahwin, you kerja, dah habis. Bukan gitu, tak. Tapi masih lagi boleh pergi jauh untuk kita memartabatkan bidang pengajian Islam kita. Walaupun saya kata, walaupun hanya sebagai seorang ustazah yang mengajar kuliah agama. Okay? Walaupun hanya sekadar sebagai seorang ustazah yang mengajar kuliah agama, tapi kita masih lagi boleh ada satu keadaan, satu tempat yang mana bila masyarakat lihat, dia bukan lihat, alah dia ni sama je lah, semua sama, cakap benda sama. Tak boleh. Mesti ada sesuatu yang kita perlu usahakan supaya masyarakat memandang tinggi terhadap pengajian agama kita. Lebih-lebih lagi dalam konteks keadaan kita di Singapura ini. Betul. Itu antara sebabnya. Setuju sangat dengan apa yang Ustazah berikan penjelasannya berkaitan tentang apa untuk mencapai pendidikan yang tertinggi supaya Ustazah boleh berikan contoh kepada yang lain. Dan saya rasa banyak pahala yang Ustazah dapat. Sebab apa? Sebab mudah-mudahan. Kan? Sebab mereka mengikut jejak langkah Ustazah. Walaupun mereka tak sampai ke PhD, tetapi mereka berusaha untuk meningkatkan diri. Kerana dia melakukan sesuatu tu, Ustazah Sakinah sampai doktor tau. Why not me? Why not us? Kenapa tidak saya untuk saya lanjutkan? So insyaAllah setiap langkah yang dia buat tu akan diberikan pahala juga kepada Ustazah. Tidak lebih dan tidak kurang. Kan ada satu hadis kan. Okay. Ustaz, kalau saya boleh celak. Sebab pada masa itu, saya rasa macam, kenapa orang perempuan ni lepas habis belajar, dia mesti kerja, dia kahwin, dia punya matlamat mesti kahwin, itu je. Belajar mesti, memang kahwin tu tak salah, itu adalah satu sunnah yang Nabi SAW anjurkan. Tapi dia mesti ada satu keadaan yang lebih serius untuk mendalami ilmu. Kan? Kalau saya nak kata dulu masa saya belajar, masa saya dah berkahwin. Saya dah berkahwin, dalam keadaan sudah berkahwin. Jadi saya juga antara soal dulu pada masa tu ialah saya nak tunjukkan dalam keadaan kita berumah tangga, kita masih lagi boleh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi dia mesti ada kepersetujuan antara suami dan isteri lah. Pada masa itu. Okay. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Ustazah apa yang Ustazah laksanakan ni demi mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah para sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita ya terkesan dengan jauh tu. Cucu cicit ya, generasi Y sekarang, generasi Z lah dan sebagainya kan. Kita ni apa, Ustazah generasi apa? Boomers Boomers. Ya ke? Ini
Tak. Itu Tak generasi ni tahulah. Y is it? Dia kena ikut apa? Kena ikut tahun kelahiran ke? Tahun kelahiran. Saya pun lupa lah. That time Ustaz saya ada tahun berapa pergi, lahir? saya 1986. 26. 1986. Oh, saya Ah, 82 sama kot. zaman tu lah kot. Sebab saya Zaman. ada ikuti apa masa tu masjid ada Mm-mm. hantar saya pergi Mabims. So kita Ah, ah. pergi Allah lupalah tempat, bukan Semarang. Semarang ke? So saya belajar tentang generasi-generasi yang kita berinteraksi. So kita fahamlah macam generasi boomers macam mana kan. Dulu macam kita tak ada handphone, kita ada pages dan sebagainya kan. So pendekatan dia tu berbeza. So kita nak kena faham juga generasi hari ni kan. Bagaimana diorang punya keinginan dalam kehidupan mereka. So that's why perlu sangat kita kaitkan dengan konteks kita hari ini berkaitan tentang zuhud. Sebab kita tak nak lagi perkataan zuhud ini diguna pakai dalam istilah yang biasa-biasa je, yang biasa-biasa dia kata orang tu. Kan? Yang biasa-biasa ataupun yang salah lah. Yang salah kan, yang menyebabkan kesusahan dalam diri dia. Itu yang kita tak nak lah. Tak, dia kalau supaya susahkan diri dia tak apa Ustaz, tapi susahkan orang lain juga. Betul. Yelah. Faham. Okey, so Ustazah saya rasa sampai di sini saja sebab so far yang lain sekadar berikan ucapan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So ada yang catat Ustazah punya ni. Ya, Alhamdulillah. Daripada Asyataha. Zuhud itu kita tak sedih dengan apa yang kita tak miliki atau tak dapati. Tak ada perasaan iri hati, dengki dan sebagainya. Yalah, tadi Ustazah ada terangkanlah berkaitan tentang zuhud tu, apa yang kita tak dapat, kita tak rasa apa-apa. Apa betul. yang kita dapat, kita tak rasa macam terlalu sangat happy lah. Maknanya kita berhati-hati dengan apa yang rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita tak naklah nanti ada istilah yang agama tu menggunakan, kalau kita terus diberikan kekayaan, harta tu takut nanti diambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Apa Ustazah? Macam mana? Dia ambil dari Allah. Tadarruj. Istidraj. Tadarruj. Tadarruj tu ni peringkat-peringkat. Istidraj. Ustaz ni tadarruj. Inilah orang tak ada PhD kan. Dia tak ada. Tak ada lah Ustaz. Reference. Kan tau. Apa? Tak kita. Ya, kita tak nak dekat-dekat. Okay. Allahu Akbar. Okey, terima kasih Aisyah Taha kerana mencatat notanya. Maknanya ada yang prihatin apabila kuliah ini dijalankan, dan juga berhati-hati dan apa yang kita ada atau perolehi zuhud wa iman syukur dengan apa yang ada. Yes, kita kena bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita sekarang ini. Jangan kita mencari benda yang lain sedangkan kita ada nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kita tidak mahu syukuri. Ada orang doa mudah-mudahan Ustaz pun dapat PhD satu hari. Amin. Bulan-bulan puasa ni Ustaz. Terima kasih. Amin rabbal alamin. Actually Ana dah sambung master tapi alhamdulillah. tertenggelam. Master saya ambil kat UKM. Maksud dapatlah jumpa dengan Dr. Izzah Arif, dengan Dr. Najib. Saya punya penyelia Dr. Najib yang bahagian tafsir kan. Ustaz Najib. Najib Abdul Kadir. Yes, Najib Abdul Kadir. Yes. Pensyarah saya lah. Okey. Oh ya. Dengan Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa yang bahagian hadis lah. Dia memang pakar bahagian hadis. Ustaz apa dia pakai kacamata lepas tu janggut. Dr. Fadlan. Bukan Dr. Fadlan. Dia lagi satu. Allah. Saya pun ada kontak dia tapi saya dah lama dah tak kontak dia. Dr. Arif. Bukan. Dr. Arif. Dia pakai kacamata lah. Tak apalah. Yang penting tu lah. Tak, dia kurus. Dia kurus? Dia tak tembam. Kalau Dr. Fadlan dia tembam sikit. Itu Dr. Arif lah. Dr. Arif Dr. Fadlan lah kacamata ada janggut. Dah cerita pasal orang ni. WhatsApp. Apa nama? Dr. Ahmad Asmadi. Ustaz Asmadi. Tapi Ustaz Asmadi dah pencen. Itulah tu zaman bila saya ambil master. Masa tu yang tahun bila tu? Ana boleh katakan
4 tahun lepas. Sebab masa tu Tahun kita ada lepas. kolaborasi dengan UKM. Masa Syakirin kita ada kolaborasi yang mana kita menyediakan jarak jauh punya ambil master. So that time Ustaz Mohsan pun ada, Ustazah Adina. So kita ambil lah seangkatan dengan mereka. Inilah Ustaz Kusaidi lah, zaman Ustaz Kusaidi. Kusaidi Taha. Zaman Kusairi. Tapi dia lepas tu. Itu. Awak tak lepas pula. Allahu Akbar, Ustazah doakanlah. Sebab dah ramai yang push saya ni untuk saya ambil master ni. Macam contoh Ustaz Dr. Suhaimi Mustar kan. Saya Yelah. chairman. Kita panggil sebagai upgrade lah. Upgrade kita punya. InsyaAllah. Terima kasih yang mendoakan dan saya mendoakan. InsyaAllah. Bulan Ramadan ni Ustaz, kita doakan Ustaz. Amin, insyaAllah. Sampai PhD terus. Allahu Akbar. PhD yang mana Ustazah? PhD yang betul-betul lah. Okey, insyaAllah. Sama-sama kita doakan dia. Kini 10 malam terakhir tak boleh cakap sebarang. Itulah. Doa yang baik-baik semuanya. InsyaAllah. Okeylah Ustazah, sebagai penutup kita punya kuliah pada hari ini. Ni Aisyah Taha PJJ, Pendidikan Pelajaran Jarak Jauh. PJJ. Okey. Dr. Nurul Zaimi. Bukan Dr. Nurul Zaimi kat tempat lain. Tempat lain kan. Okey. So Ustazah sebagai penutup mungkin Ustazah boleh buat kesimpulan kalau ada, kalau tidak boleh tak kasih tak adalah Ustaz. Tips sikit dia. Kan kita dah masuk 10 malam terakhir ni kan. Terutama di bahagian muslimah lah kan. Ada yang muslimah, ada yang tidak dapat melakukan qiyamul lail atas sebab tertentu kan, ada period dan sebagainya. So apakah gantian bagi mereka untuk mendapatkan malam Al-Qadar supaya mereka dapat meraihkan bersama dengan ahli keluarga mereka, sebab mereka tak dapat nak solat tahajud, mereka tak dapat nak bangun malam dan sebagainya kerana ada sebab-sebab tertentu. So mungkin ada tak perkara-perkara yang boleh sebagai alternatif bagi wanita kita mana berada di malam Al-Qadar ini. Dipersilakan Ustazah sebagai penutup. So saya akan keluar lah. Keluar, duduk je kat situ dan diam. Yalah. Okey. Silakan Ustazah. Okey, untuk para muslimah yang tidak dapatlah mungkin dah hujung-hujung ni bercuti pula kan, jangan terlampau bersedih lah. Sebab ruang sentiasa ada Allah berikan kepada kita untuk beramal ibadah. Yang kita tak boleh buat hanya puasa, solat. Dan sebahagian ulama' juga menjelaskan tak boleh baca Quran lah. Dan saya juga tak nafikan ada juga ulama' kata boleh baca Quran. So itu perbincangan lain lah kan. Cuma di sinilah yang kita boleh lakukan, rebut peluang kita yang masih berbaki ini bagi wanita lah yang tak dapat untuk meneruskan solat qiyamul lailnya, bacaan Al-Quran ataupun berpuasa kan. Satu, usaha kejutkan ahli keluarga untuk qiyamul lail. Itu antara perkara yang boleh kita buat sebagai satu bentuk untuk mendapatkan pahala. So bila kita bangkit sama-sama, kita bangun sama-sama kan dengan keluarga kita tadi, mungkin kita kejutkan suami kita, anak kita supaya mereka dapat melaksanakan solat sunat tahajud, witir, baca Al-Quran. Kita sama-sama sekali bangun. Kita boleh berzikir, kita boleh buka buku agama, kita boleh revise baca kita punya buku kuliah ke apa kan, buka kitab tafsir, mungkin anak kita baca Al-Quran, kita buka kitab tafsir, kita semak. Antara perkara yang boleh kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita untuk 10 Ramadan yang terakhir ini. Yang mungkin bagi saya, dia merupakan satu bentuk cabaran jugalah kita kalau kat solat ni nak bangun malam-malam tu, bukan senang tau. Okay? Dan terus-terusan menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Okay? Ia adalah pahala untuk kita. Kita sediakan makanan untuk iftar, untuk sahur. Kan sebab Nabi kata apa? Man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia dapat ganjaran pahala yang sama. Sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan sedikit pahala pun pada orang yang berpuasa tadi. Jadi kita ada kekuatan untuk masak, kita masak. Kita ada kelebihan itu, kita ambil ia sebagai peluang untuk kita mendapatkan pahala di hujung-hujung Ramadan ini. Menu kasih special sikit menu. Orang lelaki minta masih special sikit menu. Apa ada masak, ada ni ke? Ada bergantung pada pahala ke? Menu special ke? Kalau kena nak isi apa, saya masak orang makan je. Pilih-pilih pula, orang nak apa nak penat ni.
Kena marah pula. Sabar banyak-banyak ya muslimah, tahulah ni bulan Ramadan kan. Mencabar keimanan, kesabaran ni kan. Orang minta order macam-macam pula makanan. Kita bukan tak awak kan saya grab food ke apa nak order-order makan. Sabar je lah. Kalau boleh kita sabar tu sabar je lah. Kalau boleh kita raikan sahaja. Raikan sahaja. Mudah-mudahan dia menjadi ladang pahala untuk diri kita. Okay, saya rasa itu sajalah yang boleh kita lakukan. Sebenarnya ada banyak lah menuntut ilmu tadi boleh dah masuk dah tadi. Dengan kita baca Al-Quran, sama-sama baca kitab tafsir tadi kan. Maksud saya baca Al-Quran tu ialah kita lihat Al-Quran yang terjemahan, apa yang orang baca, kemudian kita rujuklah maksudnya, lihat kepada tafsirnya kan. Terus-terusan menuntut ilmu, kita ada banyak kuliah online kan, terus-terusan. Ini juga adalah ladang pahala untuk kita, orang perempuan. Okey? Baik, itu saja di samping berzikir. Okey. Allah akan bisawab. Okey, terima kasih Ustazah. Mari sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah serta surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja. Terima kasih Ustazah. Hingga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Selamat menjalani ibadah puasa kepada semua dan kita ucapkan terima kasih kepada senang penonton yang sama-sama dengan kita. Saya? Next week. Macam mana? Next week ada kelas. Kita Next tak week? cuti raya. Next week ada. Belum lagi raya kan? Raya hari Ahad depan. Yelah, ada cuti dah. Okey. Okey. Boleh Ustazah? InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.